Kemudian tuan-tuan sekalian, di antara yang menentang juga ialah jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan. Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam menyebut ringkas, matlamat utama Kristian menggunakan kalimah Allah adalah untuk mengelirukan umat Islam dan menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Jadi kita akan tengok fakta ini sejauh mana kita nampak. Saya tak mau menghukum. Tuan-tuan sekalian, yang saya tertarik dengan Datuk Dr. Harauddin ini sampai hari ini, dan kenyataan terbaru beliau pun dia buat semasa baru ni, dalam sebelum balik hari raya haji, biasanya sebelum hari raya haji dari Makkah sana, dia buat satu statement di mana pada tahun 2010 beliau menyatakan niat sebenar, ini dari hati dia, niat sebenar akhbar tersebut untuk menggunakan kalimah Allah yang sebelum ini hanya digunakan oleh umat Islam diragui. Kerana agama Kristian sebelum ini hanya menggunakan perkataan God, Jesus dan Lord dalam kitab Injil mereka. Jadi dia timbul tanda tanya, kenapa sudah bertahun-tahun, berkurun lamanya, tiba-tiba datang kembali keinginan untuk menggunakan Allah. Jadi itu keadaan yang berlaku dan pertanyaan yang dilontar. Kemudian dalam Malaysia kini, Jumaat 18 Oktober 2013, sekali lagi kenyataan beliau di Siar, di mana dengan tegas dia menyatakan bahawa kalimah Allah hanya eksklusif untuk Islam sahaja, manakala agama-agama lain tidak dibenarkan sama sekali menggunakannya. Jadi di sini kita nampak percanggahan pendapat di kalangan ilmuwan Islam. Ada yang kata boleh, ada yang kata eksklusif. Bila eksklusif, tak kira dalam majalah ke, dalam Injil ke, tak kira. Lalu dari kalangan kita ada yang berhujah, habis yang diguna berpuluh tahun sejak daripada zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, itu kita bincang kemudian bila kita masuk dalam bab al-usul dan sejarah. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian dia menyatakan, katanya semua pihak wajib faham bahawa kalimah Allah merujuk kepada Tuhan yang Esa, seperti yang disebut dalam surah Al-Ikhlas, dan bukan berbilang-bilang seperti kepercayaan agama Kristian. Poin inilah pada tahun sebelum ni, tahun 2008 tadi, ini 2010, beliau menyatakan bahawa sesiapa yang mengizinkan, ada statement dia, saya masih taruh atau simpan dia punya keratan akhbar, sesiapa yang mengizinkan dan redha dengan orang yang menggunakan kalimah Allah secara syirik, dan maknanya tidak ada rasa larangan di dalam diri dia, itu boleh menjatuhkan atau merosakkan akidah. Itu ada tuan-tuan, cuma saya tak letak je pada malam ni. Cukuplah saya sebut beliau yang pertama sekali buat keluar kenyataan itu. Tapi selepas itu saya tengok kerana tuntutan pilihan raya, tuntutan politik, maka keluar kenyataan-kenyataan yang menutup kenyataan beliau. Sedangkan beliau orang yang pertama buat keluar kenyataan sebagai timbalan Mursyidul Am dalam PAS. Tetapi kenyataan itu ditutup sehingga kelihatan PAS agak lambat untuk membuat keputusan yang jelas. Nanti kita akan bincang juga keputusan daripada parti PAS ini secara terperinci. Maaf tuan-tuan, kita tidak lihat dari sudut politiknya, kita lihat dari sudut akademiknya. Kemudian tuan-tuan sekalian, atas itu dia mengatakan, atas poin tadi juga saya mengajak umat Islam sekalian, marilah bersama-sama bersyukur kepada Allah kerana sampai sekarang kalimah Allah setelah diperjuangkan hingga ke peringkat mahkamah rayuan dikekalkan hanya untuk orang Islam. Jadi tuan-tuan jangan duk kata, oh tak jadi apa Dr. Harauddin ini. Jangan duk cepat nak kata apa. Ini nampak sokong kerajaan ini, nampak macam sokong mahkamah ini. Itu tak boleh. Kalau kita berpendapat begitu, kita asabiyah. Kita asabiyah dengan perasaan kita sendiri. Asabiyah dengan pemikiran kita. Kita jangan begitu. Kita tengok dulu apa yang dia bagi tahu. Dia bukan bermaksud menyokong, tapi dia merasakan bagi dia dalam keadaan ini keputusan mahkamah masih menyebelahi kalimah Allah untuk khusus kepada orang Islam. Sebab kadang-kadang orang muda lah, orang-orang dewasa yang sudah matang, saya tak terkejut sangat. Tapi orang muda, contoh dalam isu semakan kepada Pakatan Rakyat ini perlu dibuat semakan semula. Bila dicadangkan oleh Datuk Harun Taib, maka ada di kalangan anak-anak muda kita yang semangat, dia kata tak jadi,
Harun Taib ni karut. Jadi tak boleh kita memaki pemimpin, jangan. Baik dia daripada pihak musuh, baik dia daripada pihak kita, minta maaf. Jangan maki sesiapa. Kerana manusia mempunyai pandangan dan adab untuk kita hormat. Jadi saya bukan orang yang baik sangat, tapi saya tak tergamak. Tak tergamak untuk mengatakan sesiapa. Baik Datuk Seri Anwar Ibrahim, baik sesiapa, kita hormat. Itu pandangan dia. Cuma kita nak tengok dari sudut akidah, dari sudut Quran. Jadi bila kita faham keadaan ini, maka kita suluh selepas ini menggunakan Al-Quran, insya-Allah benda itu akan nampak lebih jelas, dan saya tinggalkan kepada tuan-tuan untuk membuat kesimpulannya. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan kata lain, dia sambung lagi tu. Kalimah suci ini, sekali lagi dia tegaskan, hanya eksklusif untuk orang Islam sahaja. Sementara permohonan daripada agama lain, mahkamah tidak membenarkannya. Dia sebut macam tu. Dan ini disiar oleh utusan Malaysia. Sama ada tuan-tuan nak percaya ataupun tidak, tuan-tuan pergi semak baliklah utusan Malaysia. Cuma saya siar apa yang ada. Dan saya tak kata ini khabar mutawatir. Saya tak mahu berdebat pasal utusan Malaysia. Ini disiar oleh Malaysia Kini. Jadi Malaysia Kini ambil dari utusan Malaysia, siar dalam majalah dia.